Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Nama saya Hijan, merupakan pegawai pemasaran Dimas Development. Hari ini bersama saya Hafiz dan juga Akmal. Di belakang saya ini adalah merupakan salah satu projek kami, iaitu di Taman Makmur Kok Lanaz Kelantan. Projek di belakang kami ini merupakan projek bina rumah atas tanah sendiri. Keluasan bagi rumah ini adalah seluas 2030 kaki persegi dan mempunyai 4 bilik tidur dan 4 bilik air. Okay, kalau boleh sebelum kita start live kita pada petang ni, share dulu, kita meriahkan lagi live kita pada petang ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengambil peluang untuk memberitahu supaya kita sentiasa patuh SOP, sebab kita tengok perkembangan COVID-19 ni, kalau di Kelantan sendiri pun dah semakin meningkat slow-slow. So kalau boleh kita sentiasa ikut arahan daripada kerajaan lah, supaya kita boleh bendung COVID-19 ni. Okay, seperti mana anda tengok sekarang ni, progres kami sekarang ni adalah tentang pemasangan mozaik, iaitu rumah ni sudah pun siap dalam 70 hingga 75%. Okay, selepas pemasangan mozaik, insyaAllah akan ada pemasangan bagi tingkap, pintu dan juga cat lah, cat bahagian luar. Okay, jika anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah pihak kami akan baca dan saya akan tolong jawab lah sebersikit, insyaAllah. Okey, jadi jemput-jemput masuk dulu sebelum kita pergi jalan-jalan ke tengok rumah. Okey, seperti mana sahabat saya maklum saat ni, rumah ni lokasinya berada di Taman Makmur. Taman Makmur di Kok Lanaz, Kota Baru, Kelantan. Jadi untuk kata maklumat secara ringkasnya, rumah ni di bawah pakej bina rumah di atas tanah sendiri. Rumah ni berkeluasan 2030 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur dan 4 bilik air. Okey, jadi sekejap lagi saya akan bawa lah semua untuk tengok, orang kata nak tengok gambaran rumah yang keluasannya 2000 kaki persegi ni macam mana. Jadi minta kata jemput dulu, kata sains sobat kita untuk jemput tengok sekali live ni. Mungkin di dalam live ni boleh kata belajar sesuatu dari video ni. Kita semua kata pasti memiliki rumah sendiri. Jadi mungkin di dalam video ni kita boleh sesuatu maklumat, sesuatu maklumat untuk kita guna maklumat tu untuk kita buat rumah kita di kedepan hari lah. Gitu. Alhamdulillah lah hari ni cuaca agak baik, walaupun pagi tadi cuaca mendung, ada sedikit-sedikit hujan. Petang ni alhamdulillah kita boleh rasai cuaca yang cukup baik. Orang kata panasnya dengan anginnya cukup baik. Jadi jemput masuk dulu. Sambil-sambil tu jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan cara untuk bina rumah, pertanyaan berkenaan dengan loan, berkenaan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk komen di bahagian komen di bawah. Nanti insya-Allah kita akan jawablah satu persatu. Untuk progres sekarang ni, rumah ni progresnya sekitar 70 ke 75%, di mana kerja-kerja memasang mozaik sedang dijalankan. Untuk kerja memasang mozaik ni pun hampir siap dah. Ada sikit-sikit sahaja lagi.
Lepas ni untuk kerja seterusnya, kita akan buat pemasangan cermin rumah dan beserta pintu lah. Okey. Okey, untuk maklumat semua, untuk desain rumah ni, adalah pilihan owner rumah sendirilah. Untuk bina rumah atas sana sendiri ni, kita boleh pilih nak design yang macam mana, nak design moden ke, design klasik ke, design English style ke, ataupun apa-apa design lah. Boleh, tak ada masalah. Nak custom make sendiri pun boleh. Andai kata rasa ada idea nak buat macam mana, boleh mari jumpa dengan kita akan temukan anda dengan pelukis plan kita, bagi tahu dia cerita, kata idea apa yang ada di dalam kepala kita, nak rumah kita macam mana, cerita kepada pelukis plan kita, dan pelukis plan kita akan jermakan lah. Jermakan akan buat siapkan plan yang kita inginkan itu macam mana. Okey, jadi jomlah kita boleh dah slow-slow kita masuk tengok rumah dengan lebih dekat. Jalan-jalan masuk dalam rumah lagu mana. Okey. Masuk dulu. Okey, kalau tengok rumah ni siap, cat undercoat, cat alas tu siap dah. Jadi untuk kita boleh tengoklah. Ni adalah Porsche kereta. Porsche kereta ni owner rumah dia minta Porsche kereta ni untuk depan bahagian tangga tu dia untuk buat terrace. Jadi Porsche kereta ni sepit lah. Sebab owner ada bercadang untuk bina Porsche kereta suku pada bahagian tepi tu. Ruang tamu. Okey. Boleh tengok dulu untuk ruang siling kapur Porsche pun kita ada buat corak bunga siling kapur. Kalau tengok, terus tunjuk sekali lagi corak untuk kapur bahagian Porsche. Okey, untuk Porsche keluasan Porsche adalah 14 kaki kali 17 kaki. Okey, kita siap buat sekali dengan bunga siling. Okey. Dan sekarang ni saya berada di ruang tamu lah. Ruang tamu kalau tengok sudah selesai pemasangan mozaiknya. Dan untuk keluasan ruang tamu ni, keluasannya adalah 21 kaki kali 17 kaki. Cukup luas. Okey, kalau tengok sebelah kiri saya ni, rumah ni kita guna tingkap jenis labuh. Maknanya tingkap jenis labuh ni menunjukkan rumah tu mempunyai unsur-unsur moden lah, rumah-rumah moden. Okey, yang paling menariknya untuk ruang tamu ni, kita boleh tengok, tunjuk ke atas ni, tengok macam mana. Okey, dia punya kornis siling kapur ni, betul-betul wow. Berbentuk bunga. Betul. Untuk siling kapur ni, dari segi corak kornis ni kita buat setiap rumah adalah berbeza lah. Berbeza, kita akan guna design yang terkini dan cantik lah. Cantik, bersesuaian dengan ruang
dan Betul tu. up to date lah. Dari segi design boleh pilih kadang-kadang. Dari segi design boleh pilih lah. Boleh pilih nak design macam mana. Sekiranya tak ada pilihan daripada customer, kita akan buat mengikut kesesuaian dah. Kesesuaian. Contoh macam rumah ni pun, yang ni pihak kita yang buat tentukan corak kornis ni macam mana. Okey. Jom. Kalau sebelah, kita pergi ke ruang bilik utama. Okey. Okey, sekarang ni pintu bilik utama dan pintu bilik kedua. Okey, kita masuk bilik utama dulu sebab ada yang menarik di bilik utama ni. Kerana di bilik utama ni, biasanya bilik utama biasa ada ruangan bilik dan tandas kan. Untuk bilik utama rumah ni, kita ada siap atas permintaan owner rumah, kita ada buat satu ruangan bilik untuk dressing room, bilik pakaian lah. Maknanya owner tak perlulah susah-susah fikir nak beli almari untuk rumah tu, tak susah-susah fikir dah. Sebab ada dah ruangnya hak disediakan untuk bilik pakaian. Okey, untuk keluasan bilik utama ni adalah 19 kaki kali dengan 15 kaki. Cukup luas. Sebab tu dia boleh buat sekali dengan bilik pakaian ini. Ni adalah bilik pakaian lah. Sekarang ni kalau tuan-puan tengok sekarang ni adalah bilik pakaian. Ni ruangan bilik lah. Untuk letak. Maknanya sebab ada dah bilik pakaian ni, jadi kita perlu fikir kata kedudukan tilam katil sahaja. Jadi dia akan ada banyak free space lah. Ruangan free untuk lain-lain kegunaan. Okey, untuk bilik air. Ni bilik air master bedroom berada di sebelah ni. Ni sebelah kanan mula-mula masuk bilik air. Okey, ni bilik air. Ni switch dia. Ni switch bilik air. Okey, tengok dulu dari segi mozaik. Kalau perasan dari mula-mula kita masuk tadi, dari mozaik tangga dan mozaik ruang tamu dan mozaik dalam bilik utama ni adalah berbeza. Setiap ruangan tu berbeza. Untuk mozaik ni owner boleh pilih lah. Nak mozaik yang macam mana boleh pilih. Nak corak macam mana boleh pilih. Nak situ macam, kalau tengok rumah ni, kalau sini bahagian macam kayu gitu, sebelah ni warna putih, boleh lah. Nak lagu mana kita boleh buat, tak ada masalah. Okey, untuk bilik air pula, lain pula dia pilih. Lain pula dia pilih. Dia memang comel lah. Ni dia konsep ala-ala kata apa? Hotel, resort lah. Lebih kurang tengok ni. Dia punya mozaik dia. Dia kombinasi dua. Kombinasi dua. Okey, untuk mozaik ni kita bui setakat ni. Setakat 6 kaki, 5 kaki lebih lah biasanya. Jadi untuk owner ni dia nak tambah, dia tambah tinggi lagi dan dia nak tambah sapa rapat siling lagi. Jadi lepas ni kita akan pasang sapa rapat siling lah. Waktu tu kos penambahan lah. Untuk kos penambahan ni untuk bina rumah tasan sendiri ni memang orang Kelantan panggil wallet dia. Memang kena nambah kok mana. Lagu hak puas hati dah, nak puas hati lagi. Lagu tu lah kita ni. Dan namanya manusia. Lagu tu. Jadi untuk bilik air ni, untuk ruangan latar ni kita tak pasal lagi. Untuk dinding, kalau kira siap dah sepatutnya, tapi disebabkan owner minta untuk tambah lagi siling sapa ke, tambah lagi mozaik sapa ke siling. Jadi kita tengah order bahagian tu, tunggu sapa. Siapkan dulu bahagian dinding, barulah kita pasal untuk bahagian lantai. Okey, untuk master bedroom, lagu tu lah saya boleh cerita. Rumah cukup luas, siap dengan point aircon dan cermin lampu lah. Cermin lampu untuk yang ni boleh buka, maknanya boleh buka. Dan untuk L-shape ni biasanya akan mati lah. Memang pintu L-shape ni akan mati. Sini pintu akan mati.
Okey. Dari segi mic tu jelas ko? Suara-suara jelas ko pasal saya kata excited pun ada ni duk kecek-kecek ni. Gitu. Dari segi kalau tengok siling pun dalam bilik kita bagi siling kapur lah berserta dengan skirting tepi dia. Jadi comel lah. Untuk dalam bilik ni biasa siling kosong lah. Ada juga awak kornis corak pun boleh, tak ada masalah. Benda tu kita boleh bincang nak buat hak lagu mana. Gitu. Jadi untuk master okey dah. Okey, untuk kedua, bilik kedua ni bersebelahan saja dengan bilik utamalah. Bilik kedua ni boleh mari tengok. Okey, untuk bilik kedua ni untuk rumah ni juga dilengkapi dengan bilik air lah. Jadi untuk bunyi bising tu harap maaf lah sebabnya tukar ada buat kerja. Jadi biasalah buat rumah mesti jadi gitu. Okey, ni untuk bilik air. Bilik air bilik kedua. Untuk bilik kedua rumah ni juga dilengkapi bilik air. Untuk kalau perasanlah untuk bilik air ni juga mozaik yang berbeza dari mozaik pertama tu berbeza. Okey, tu dia punya mozaik. Tak comel lagi. Tu dia. Okey, tengok. Atas tu kalau tengok dia punya apa tu? Bintik-bintik tu bukan kata corak tu. Bukan corak tu dah. Tu adalah sebab macam saya banyak tadi owner rumah ni ada minta penambahan untuk buat siling rapat kepada siling. Jadi bintik-bintik tu adalah Rolex apa? KJL orang mozaik lah mudah. Tu dia. Orang mozaik. Okey, kalau tengok bilik yang kedua, kalau tengok di mozaik bawah pun adalah mozaik yang berbeza dari ruang tamu. Dan masalah nak pilih orang pun tak ada masalah. Asal rajin milih ya. Tu dia. Asal rajin milih lah. Okey, untuk keluasan bilik kedua ni saiznya adalah 10x10. 10x10 ni untuk ruangan ni lah. Tak termasuk ruangan depan tandas ni. Tak termasuk lah untuk ruangan bilik ni. Untuk ruangan bilik 10x10 ni saiz standard bilik lah. Okey. Ini muat lah untuk letak katil kuih kat sini ya. Okey. Jadi untuk setakat ni lola ni sekiranya ada kata pertambahan ataupun tengok atau rasa pertanyaan pada buat masalah ni boleh terus tanyalah. Boleh terus tanya kita. Nanti kita akan pergi pula ke ruangan-ruangan seterusnya. Kita bagi laluan dulu kepada kata bunyi bising tu. Okey. Ji tengok tunjuk-tunjuk di luar dulu. Lagu mana? Ini ruang tamu, ini ruang keluarga. Okey, sekarang ni anda sudah berada di ruang makan dan juga ruang keluarga. Okey, di belakang saya ni merupakan ruang keluarga dan di tempat tengah ni adalah ruang makan. Dan di belakang saya ni adalah ruang dapur. Sini dah. Okey. Ruang keluarga ni keluasan dia adalah 12x24. So kalau sini kalau kita letak TV pun muat. And then belah tepi ni merupakan balcony. Dan di belakang saya ni adalah ruang depan pintu bilik ketiga dan keempat. Okey. Ruang keluarga ni juga ada desain sil kapur dia tersendiri. Okey, anda boleh lihat dulu. Desain sil kapur ni juga anda boleh pilih. Kami pun boleh tunjuk desain-desain kami. Kami ada portfolio kami sendiri. Kalau anda jenis minat bunga ke, jenis minat line ke, tak ada masalah. Anda boleh hubungi kami saja. Rumah ni dilengkapi dengan desain sil kapur start daripada pintu hadapan lagi.
So kalau ada tetamu datang, ianya tangkap lah, tangkap minat orang datang ke rumah kita ni. Di dalam sila kapur juga, di bahagian tengah dia akan ada satu lampu apa nama dia? Lampu T5. Nanti akan berwarna biru ke warna kuning. Dari segi warna pun anda boleh pilih. Okey, saya rasa jom kita masuk ke bilik nombor 3. Okey, jom masuk ke 3. Okey, anda telah sampai ke bilik nombor 3. Bilik nombor 3 ni keluasan dia 13x10. Sini adalah tingkap aluminium yang warna hitam. Okey, sebelah sini adalah tandas bagi bilik nombor 3 dan nombor 4. Bagi setiap bilik juga ada satu point untuk bilik aircon. Di sini adalah tandas dia. Anda boleh tengok. Tandas ni dia kongsi dengan bilik nombor 4. Okey, dari segi mozaik juga dia menggunakan mozaik berlainan. Berbeza dengan bilik-bilik nombor 2, nombor 1 dan nombor 2 tadi. Okey, nampak dia berkongsi tandas ni. Dia tandas kongsi ni senang je, dia punya cara guna dia. Contoh kalau saya masuk, and then ada satu pintu ni saya kunci, and then kunci, then saya boleh guna. Okey, anda kata saya dah siap, bilik nombor 4 nak guna pula. Okey, bilik nombor 4 kunci, and then dia kunci. Macam tu dia. Dia punya prosedur, SOP dia untuk menggunakan tandas kongsi ini. So, yang penting kena kunci lah. So, bilik nombor sebelah, tak boleh nak masuk. Okey. Sini bilik nombor 4. Untuk saya bilik 3 dan 2 ni apa ya? 3 dan 4. Okey. 3 dan 4 ni, dia pun dari segi keluasan dia sama, iaitu 13x10. Kita letak katil, almari, ruang solat kat depan ni. Setiap bilik juga mempunyai point aircon. Untuk point aircon ni, sekiranya nak pasal perlu diberitahu kita lah. Sebabnya point-point aircon ni adalah penambahan lah. Maknanya point aircon ni jadi untuk point aircon ni sekiranya bercadang untuk pasal aircon di kedepan hari, perlu maklum kepada kita lah. Dah tutup. Okey, untuk tingkap pula. Okey, untuk tingkap nanti rumah ni kita akan pasang tingkap jenis black, full black, dan bingkainya adalah aluminium warna silver. Okey. Jadi Saya rasa cukup lah kot. untuk bahagian bilik rasanya cukup dah 4 bilik dan 3 bilik air kita dah tunjuk. 4 bilik air. Rumah ni adalah 4 bilik tidur dan 4 bilik air. Jom kita pergi ke ruangan seterusnya. Untuk ruangan seterusnya adalah ruang makan. Ruang makan ni untuk bahagian dapur dan ruang makan ni cukup menarik untuk rumah ni. Untuk ruang makan saiznya adalah 12x12. Cukup luas, cukup selesa dah. Muat untuk letak meja set 10 ke set 8 ke tak ada masalah. Jadi tak mengganggu untuk ruang keluarga dan ruang tamu, tak mengganggu. Dan kalau kita tengok bahagian atas ni juga dilengkapi dengan kornis siling kapur bercorak lah. Okey. Okey, kalau kita tengok bahagian tepi ni, sekarang ni baru dalam proses buat adalah ini adalah untuk sinki. Untuk sinki basuh tangan. Ini adalah stand dia. Dia baru buat. Dan yang menariknya untuk rumah ni adalah ni yang saya betul-betul suka adalah bahagian apa ni, table bar, meja bar. Table meja bar cukup. Untuk meja bar ni sekarang ni customer kita memang mula mendapat sambutan lah. Sebab ada customer kita yang sebelum ni pun ada buat dan yang ni pun ada buat. Jadi meja bar ni cukup kata praktikal lah, praktikal. Sebabnya kalau ikut kes sebenarnya sini adalah dinding. Dinding yang membahagikan ruangan dapur dan ruang makan. Tapi kalau dia buat meja bar gini, ruang akan jadi lebih kata lebih luas lah. Lebih lah kata.
Lebih lah. Jadi untuk dari segi kegunaannya memang sangat-sangat berguna lah. Untuk hidang makanan. Untuk preparation makanan. Ya. Jadi ini adalah meja bar. Untuk meja bar ni untuk mozaiknya pula adalah pilihan customer lah. Ni pilihan customer. Customer nak warna hitam ke, nak warna putih ke, nak warna apa-apa sekalipun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, ni belakang saya ni adalah ruang dapur lah. Untuk ruang dapur keluasannya adalah 19 panjang kali 12. Okey, ni adalah ruang dapur. Ruang dapur dilengkapi dengan tabletop beserta mozaik dan juga sinki. Itu bahagian dapur gas. Okey. Okey, dan di ruangan dapur juga ada satu bilik air. Ni adalah bilik air yang keempat. Berada di luar bilik air luar lah kita panggil. Ni bilik air untuk tamu lah. Untuk tetamu. Okey, untuk bilik air ni pun mozaik yang dipilih juga adalah berbeza daripada mozaik-mozaik di bilik air yang sebelum ni. Kalau tengok untuk bilik air ni, customer pilih tandas jenis cangkung. Jenis cangkung. Saya ada masalah, boleh pilih. Untuk tandas tak ada masalah. Jadi customer nak buat macam ni lah semua untuk bilik air. Dia nak kata mozaik rapat hingga ke siling. Memang cantik lah kalau dia buat macam ni. Dari segi kita tengok design pun sama. Dia kombinasi dua design lah. Dua design. Okey. Ni dari segi bilik air dah okey. Pintu, untuk pintu rumah ni kita akan guna pintu solid lah. Kayu solid untuk depan dan belakang. Untuk bahagian depan pintu solid yang ada cermin lah beserta cermin tu. Untuk belakang solid penuh. Macam tu. Okey, untuk dapur sekiranya orang kata macam dapur sekarang ni pelak biasanya memerlukan penggunaan pelak yang banyak. Jadi sekiranya macam contoh kalau kita tengok sini ada satu pelak point elektrik ni untuk pemasangan hook dapur. Jadi benda-benda gini ni perlu ayat awal kita lah. Untuk kita buat siap-siap, pasal siap-siap. Jadi tidaklah kata kalau dia rumah siap belakang decak apa, bukan kata tak boleh buat, boleh buat, tapi sayanglah kalau kita nak belah pula dinding tu. Tapi kalau sekiranya kita tak saya belah dinding, nak pakai casing kat luar tu, jadi tak berapa kata tak jeliga manalah. Kata rumah comel belakang siap belakang dan tiba-tiba kita pergi buat kat luar gitu. Jadi tak comel lah. Jadi benda-benda gini ni biasanya perlu ayat awal kau kita. Tapi biasanya alik kita pun kita akan tanyalah. Akan tanya untuk di dapur ni nak pasang berapa butir, kita akan tanyalah. Tak ada masalah tu. Okey. Dan yang menariknya untuk rumah ni, kalau kita tengok dos Anis Pitah lalu, bahagian dalam rumah, dan setiap ruangan tu saya tunjuk belakang dah bahagian dapur, bahagian makan mana, bahagian tengok TV anak beranak mana, bahagian tetamu tengok dah mana. Jadi mesti tertanya-tanya juga mana bahagian untuk ruangan mesin basuh. Jadi ruangan mesin basuh ni untuk owner rumah ni dia minta kita buat ruangan mesin basuh ni pada bahagian luar rumah. Okey, jom mari kita tengok dulu. Okey. Untuk ruangan mesin basuh, owner minta kita buat tempat yang untuk dia letak mesin basuh adalah bahagian luar. Kalau boleh tengok di sini lah. Untuk ruangan mesin basuh ni penting juga sebabnya mesin basuh ni memang boleh letak mana-mana, tapi paip air dia ni. Paip air dia dan pelak lah. Jadi untuk mesin basuh ni biasa pun kita akan tanya. Dan semoleknya customer tu awal-awal lagi tengok pada plan rumah dia tu
Bajet dah orang kata, bajet dah fikir-fikir dah nak letak mana supaya senang lah kita nak letak point ni. Jadi untuk rumah ni owner ni buat bilik bilik pula lah. Buat tempat mesin basahnya adalah di luar rumah lah, luar rumah dan bahagian belakang rumah. Okey, untuk rumah ni pula dia agak beruntung. Kalau kira beruntung lah sebabnya dia lokasi rumah dia ni berada di keliling rumah orang dah. Jadi untuk pagar belakang dia ada dah, pagar sebelah tepi pun dia ada dah. Jadi dia hanya perlu buat bahagian depan dan sebelah kanan sahaja. Betul. Okey. Dak beres. Okey. Okey. Jadi tengok dulu kita akan tunjuk sekali lagi sepintas lalu ruangan-ruangan rumah sekarang ni. Sekali lagi saya ulang sekali lagi, untuk rumah ni keluasannya adalah 2030 kaki persegi. Mempunyai 4 bilik tidur, 4 bilik air. Dan dalam ruangan rumah ni ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur. Jadi siap dengan orang kata dengan ruangan yang tersendiri dah. Inilah apa yang saya boleh katakan untuk rumah yang keluasannya 2000 kaki persegi ni. Untuk pembahagian ruangan je sangat-sangat orang kata sangat-sangat ideal lah, sangat-sangat praktikal. Jadi molek lah orang kata buat rumah besar-besar ni molek sebabnya dia ada kelebihan dari segi untuk pembahagian ruangan tu. Dan kalau proses saat ni apa yang saya yak dan sahabat saya yak ni dari segi saiz-saiz bilik dia, saiz-saiz ruang tamu cukup-cukup orang kata cukup besar lah. Nak kata selesa tu mana besar daripada standard hok biasa. Kalau orang duduk situ pun selesa nak tidur, selesa nak buat kerja dalam bilik tersebut. Tak ada lah ada kena pergi ruang tamu. Ya. Betul. Jadi gitulah. Jadi untuk sebagai pertanyaan sekali lagi untuk sebagai pertanyaan boleh saja kontak kita orang di WhatsApp kita lah, lebih mudah WhatsApp terus tanya gapo nak tanya, nak cek loan ke, nak tanya berapa lama ke, lagu mana ke, boleh terus WhatsApp sahaja. Tak apa. Minat dengan rumah ni juga dengan design ni, just contact je kami. InsyaAllah kami akan ejar anda. Jadi rasanya untuk hari ni, untuk rumah ni setakat ni saja, insya-Allah nanti bila mana kita masuk cat warna apa, mozaik siap belakang, pintu masuk, cumi pasal belakang, kita mari buat live sekali lagi, boleh tengok sekali lagi. Sebabnya dari segi pembinaan rumah ni orang kata perasaan itu akan berubah, di mana kalau mula-mula kita mari masa progres duk ikat bata saja tak melah, kita rasa mungkin kita rasa kecil. Bila demel hai kita rasa lain sikit, bila masuk cat rasa luas pula. Bila masuk cat kalah dia akan berbeza. Jadi itu saja untuk hari ni. Saya nak ingatkan boleh kunjungi Facebook kami di Marah Development. Sambil-sambil tu boleh ikuti perkembangan kami di Instagram kami, di channel YouTube kita dan juga di website kita lah. Di situ boleh tengok maklumat-maklumat berkenaan kami, gapo kami buat, plan-plan yang kami cadangkan dan tip-tip bina rumah lah. Jadi sekian itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di next live. Boleh tak?